Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pengajaran pendidikan Islam tingkatan 4 bersama saya Ustazah Siti Zawiyah Mak Nur. Baiklah, tajuk kita pada kali ini ialah Kemuliaan Berdikari bahagian hadis, muka surat 61. Boleh cek buku teks muka surat 61. Baiklah, sebelum kita mulakan perbincangan tajuk kemuliaan berdikari, Ustazah akan bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yakhtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Yang bermaksud, jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Baik, berdasarkan hadis ini kita faham bahawa bekerja sendiri walaupun dengan pendapatan yang sedikit lebih baik daripada kita meminta-minta daripada orang lain. Ini ialah salah satu daripada hadis galakan bekerja. Baik, kita lihat contoh-contoh nabi-nabi kita yang terdahulu, mereka bekerja sendiri. Contohnya Nabi Adam bekerja sebagai petani, Nabi Idris bekerja sebagai tukang jahit, Nabi Musa menternak kambing, Nabi Daud tukang besi, Nabi Zakaria alaihi salam tukang kayu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing dan berniaga. Baik, kita teruskan ke tajuk konsep berdikari, iaitu berusaha sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Kita nak hidup ni macam mana sekalipun kita hendaklah berusaha sendiri tanpa meminta-minta. Baik, saya nak tanya kamu, kalau kita selalu meminta-minta pada orang lain, selama mana kita akan ditolong, akan dibantu oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita? Sekiranya kita mempunyai tubuh badan yang sihat, maka nak tak nak kita hendaklah bekerja sendiri. Baik, kita hendaklah menggunakan potensi diri kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti kekuatan tubuh badan, kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Allah Taala bagi kelebihan tubuh badan yang cukup sempurna, sihat, dan ada pula akal yang cerdik, maka gunakanlah kelebihan tersebut untuk bekerja dan menyara kehidupan. Seterusnya, tidak bergantung pada pihak lain demi memelihara maruah diri. Jadi sebenarnya bila kita selalu meminta-minta, orang akan memandang rendah kepada kita. Jadi maruah kita ni kita kena jaga. Baik, seterusnya meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Kita bagi peluang kat diri kita untuk menunjukkan kita ni mampu untuk melaksanakan tugasan yang ada, yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Baik, seterusnya kita berazam untuk meningkatkan kualiti diri masyarakat dan negara. Jadi bila kita bekerja, ada pendapatan yang lebih, boleh menyara kehidupan diri dan keluarga, mengangkat nilai diri kita, dan juga boleh menyumbang pada masyarakat dan negara. Seterusnya, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan. Itulah dia sebenarnya konsep berdikari. Baik, kita beralih pula kepada kelebihan berdikari. Kita bahagikan kepada beberapa aspek. Baik, yang pertama dalam aspek agama kita sendiri, iaitu agama Islam.
menjadikan Islam itu sendiri dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Bila kita sebagai orang Islam rajin berusaha, maka agama kita akan dipandang tinggi. Itu penting sebenarnya. Kita jaga diri kita, kita berkhidmat juga untuk agama. Semua kerja buat kita ada kaitan dengan agama kita. Baik, seterusnya beralih kepada ekonomi. Dari sudut ekonomi, akan mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Kita kerja sendiri, kita cari pendapatan sendiri, kita yakin bahawa pendapatan kita tu halal. Baik, dari sudut pendidikan, melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan kemahiran. Dengan kesungguhan kita, maka akan menjadikan kita ni orang yang ada kepakaran tertentu. Penting untuk kita hidup dalam masyarakat, untuk memiliki kepakaran dan kebolehan untuk menyumbang kepada dunia. Baik, dari sudut kemasyarakatan, meningkatkan daya saing untuk mempertingkatkan taraf kehidupan. Baik, kita beralih kepada pengajaran hadis. Dan Ustazah nak ingatkan pelajar-pelajar, bila kita menjawab soalan, sebab kita belajar dan kita ada sistem peperiksaan dan nak jawab soalan. Bila main soalan pengajaran, kita hendaklah memulakan jawapan kita sebagai umat Islam. Kita mestilah kita gunakan perkataan kita hendaklah sebagai ayat pengajaran. Kalau kita bagi ayat penyata sahaja, maka kemungkinan kita akan hilang markah ataupun dapat separuh daripada markah yang diperuntukkan. Baik, kita lihat untuk tajuk kemuliaan berdikari. Pengajaran diambil daripada setiap isi yang ada di dalam tajuk ni. Yang pertama, contohnya, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Asalkan pekerjaan tu kita usahakan sendiri, bukan meminta-minta. Pendapatan yang sedikit maka dikira baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Baik, yang kedua, kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung kepada orang lain demi memelihara kemuliaan maruah diri. Jadi isi meminta-minta tadi isi pekerjaan halal. Yang kedua, isi tidak meminta-minta. Dia kita kaitkan dengan maruah diri. Sebab meminta-minta ni menyebabkan kita akan dipandang hina ataupun dipandang sinis oleh masyarakat. Baik, seterusnya yang ketiga, contoh ayat pengajaran. Kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Dalam masyarakat kita pada hari ini, sedia maklum, apabila kita mempunyai taraf pendidikan yang baik, kita boleh memohon pekerjaan dan pendapatan dia lebih baik. Bukan ustazah nak kata, belajar mesti kena tinggi baru gaji dapat elok. Sebenarnya kita bergantung juga kepada kerajinan dan peluang yang ada. Bila kita pandai mencari peluang, walaupun kita tidak memiliki ijazah ataupun pendidikan yang tinggi, kita juga boleh meraih pendapatan yang banyak jugalah, kan. Sebenarnya bergantung kepada kerajinan dan pandai mencari peluang. Asalkan kerja yang halal, maka kita boleh ceburi. Baik, seterusnya, kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dirahmati. Baik, dalam kita bercakap tentang berdikari, sebenarnya ada di kalangan dalam masyarakat mempunyai nasib yang kurang baik ataupun kekurangan yang mereka milikilah. Maka sebagai orang yang mempunyai kelebihan, kita hendaklah membantu mereka. Baik, kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan tajuk kita. Makanan yang kamu usahakan untuk dirimu ialah sedekah. Makanan yang kamu usahakan untuk anakmu ialah sedekah. Makanan yang kamu usahakan untuk isterimu ialah sedekah. Dan makanan yang kamu usahakan
untuk pekerjamu adalah sedekah. Jadi sebenarnya bila kita bekerja, kita menyara kehidupan sebagai seorang suami contohnya, menyara kehidupan diri dia, anak isteri, kaum keluarganya, maka semua tu dikira sebagai sedekah. Jadi besar pahalanya bagi orang yang bekerja untuk menyara kehidupan. Kita jangan kata oh sedekah ni kita kena bagi duit ke orang je. Dia memang betul lah kan, kita bagi duit ke orang, kita tolong orang tu sedekah, tapi untuk bahagian diri kita pun Allah Ta'ala kira sebagai sedekah. Maka rajin-rajinlah kamu belajar, mudah-mudahan mendapat kejayaan dalam pelajaran dari sudut agama dan semua sekali lah. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.